Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Alhamdulillah, alhamdulillah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah. Allahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Taman Bukit Indah clear, alhamdulillah. Cik ada tak ni? Sorry lah. Subhanallah, alhamdulillah. Muslimin-muslimat, malam tadi habis saya ceramah di Besut semalam. Selesai ceramah dalam pukul 9 lebih. Dalam pukul 10 kami bertolak daripada Besut ke Kuala Terengganu, Kuala Terengganu ke Seremban. Sampailah dalam pukul 4 pagi tadi. Perjalanan yang tanpa henti lah waktu malam. Lepas tu bila sampai tu gitu gini kan, alhamdulillah, jadi macam masih rasa macam itulah belum betul-betul fresh lah. Tapi kita berusaha juga untuk mengadakan kuliah kita pada pagi ini, insya-Allah. Muslimin muslimat, insya-Allah saya akan cuba meneruskan kuliah Riyadhus Shalihin kita pagi ini dengan semampu yang boleh, insya-Allah. Mungkin tak panjang lah pagi ni. Kita baca satu hadis Nabi, kita berhenti ya. Kami baru sampai sebenarnya dalam pukul 4 pagi tadi. Bertolak terus malam tadi. Ustaz, ni kan saya tengok terlalu, boleh tak betulkan kaki tu? Terlalu sayangnya. Memang gini. Kaki belakang lah. Turunkan. Kaki belakang je. Turunkan je. Gitu eh? Okey. Okey. InsyaAllah sihat dan kuat, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam keawangan gitu kan. Pening. Bismillah. Hari ini adalah kuliah Riyadhus Shalihin kita siri yang ke-69. Bismillah.
Seperti biasa, insya-Allah kita mulakan dengan bacaan umum kitab Al-Fatihah, 10 ayat awal Al-Kahfi, 10 ayat akhir Al-Kahfi dan juga Asmaul Husna. Suara saya dah serak. 2 malam ceramah. Bila ceramah di hadapan secara fizikal, saya memang semangat sikit. Jadi bila tekan suara tu kan, dia berbeza ceramah live macam ni dengan ceramah di hadapan khalayak ramai. Jadi dah lama tak ceramah depan orang ramai. Sebab itu jadi semangat tu kan. Dan efek awal adalah suara akan serak dulu sebelum saya jadi biasa. Subhanallah. Tu jadi suara macam serak sikit kan. InsyaAllah. Tak apa. InsyaAllah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Subhanallah. Ustaz buat tak apa je. Saya handle sendiri. Okey. Sebab suami tu baru tidur 2 jam kan. Lepas tu letih, penat apa semua. Jadi insya-Allah saya akan meneruskan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina allazina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فهبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا
ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولن يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, subhanallah. Muslimin muslimat yang saya hormati, yang dikasihi Allah, insya-Allah. Kita nak baca Asmaul Husna, sama-sama membacakan Asmaul Husna. Suara saya semakin serak. Alhamdulillah, tapi boleh ya. Terus kita baca, tak ada masalah. 2 malam berturut-turut kita ceramah di khalayak ramai. Bila ceramah di khalayak, saya agak semangat. Suara tu jadi tinggi. Dan peringkat awal saya serak dulu sebelum suara saya dibiasakan. Sebelum membiasakan suara dengan suara yang tinggi. Peringkat awal tu serak dulu. Kami bertolak habis ceramah di Besut. Besut, Terengganu. Malam tadi pukul 10 bertolak. Sampai dalam pukul 4 pagi tadi. Besut ke Terengganu lebih kurang dalam 2 jam. Terengganu ke Seremban lebih kurang dalam 4 jam lebih, macam itulah. Jadi kurang rehat sikit dan kurang bertenaga. Nampak macam kurang bertenaga. Dan insyaAllah sama-sama kita berjuang. Sahabat-sahabat berjuang di rumah, di tempat, tengah on the way kerja, saya juga berjuang di sini insyaAllah. Sama-sama membaca Asmaul Husna. Nabi SAW bersabda, Inna lillah, di sisi Allah, sesungguhnya di sisi Allah, tis'atun wa tis'ina isman. Allah mempunyai 99 nama. Mi'atan illa wahidah, 100 kecuali 1. Man ahsaha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang menghafalnya, beramal dengannya, dakhalal jannah, dia pasti akan masuk syurga. Maka muslimin muslimat, insya-Allah sebagai permulaan kita baca setiap pagi bila ikut kuliah Riyadhus Shalihin. Setiap pagi, hari ini siri yang ke-69, esok dah siri yang ke-70, masya-Allah. Dan bermaksud siapa yang mengikuti setiap pagi kecuali Sabtu dan Ahad, hari Jumaat buat masa ni, lepas ni kita hari Jumaat pun ada, maka insya-Allah kita sentiasa membaca Asmaul Husna. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nas'aluka ya man huwa Allahu allazi la ilaha illa huwa ar-Rahmanur Rahim. Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbar. Al-Mutakabbirul Khaliqul Bari'ul Musawwirul Ghaffarul Qahhar. Al-Wahhabur Razzaqul Fattahul Alim. Al-Qabidul Basitul Khafidul Rafi'ul Mu'izzul Muzillul Sami'ul Basir. Al-Hakamul Adl. Al-Latiful Khabir, Al-Halimul Azim, Al-Ghafurul Syakur, Al-Aliyul Kabirul Hafizul Muqit, Al-Hasibul Jalil, Al-Karimul Raqib,
المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل الصلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utusan rahmat bagi sekalian alam. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ke atas para sahabat, ke atas ahli keluarga, ke atas orang-orang yang soleh sekaliannya. Alhamdulillah. Terima kasih muslimin-muslimat, sahabat-sahabat yang sentiasa bersama, yang istiqamah bersama, hadir dalam kuliah kita pada setiap pagi. Sebetulnya kita buat setiap pagi Isnin hingga hari Jumaat. Tetapi kerana pada hari Jumaat tinggal 2 siri saja lagi ya, kita memberi laluan kepada kuliah bersama slot tarbiyah melalui iKim. Jadi selepas minggu depan, selepas itu kita akan ada kuliah Riyadhus Shalihin ini setiap pagi, termasuklah pagi Jumaat. Hari ini kuliah kita Riyadhus Shalihin Taman Orang Soleh, subhanallah, telah pun masuk ke siri yang ke-69. Nak masuk siri yang ke-70 dah. Alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan membacakan hadis yang pertama pagi ini dalam bab yang keempat dalam Riyadhus Shalihin, iaitu berkenaan dengan sifat benar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. InsyaAllah hadis ini akan memberikan kita pencerahan kenapa sifat benar dan bagaimana untuk memiliki sifat benar dan apakah ciri-ciri orang yang benar. Kenapa Saidina Abu Bakar diberi gelaran As-Siddiq, orang yang benar, Masya Allah. Kenapa Sayyidatina Aisyah diberi gelaran As-Siddiqah dan Sayyidatina Asma juga diberi gelaran As-Siddiqah, wanita-wanita yang benar. Subhanallah. InsyaAllah muslimin muslimat boleh buka kitab masing-masing, kitab Riyadhus Shalihin, dan siapa yang masih ingin membeli kitab Riyadhus Shalihin boleh beli di Shopee kita. Boleh saja muslimin muslimat, tuan-puan sekalian boleh cari saja di Shopee ke di mana-mana. Kan mana-manalah kedai buku cari Riyadhus Shalihin. Baiklah, saya baca, sahabat-sahabat ikut boleh ya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ammal ahadits fal awwalu an ibni Mas'ud radhiyallahu anhu anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala inna as-sidqa yahdi ila al-birri wa innal birra yahdi ila al-jannah wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yaktuba indallahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ila al-fujur
Wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa inna rajula la yakzibu hatta yuktaba indallahi kadzaba. Muttafaqun alaih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, hadis yang sahih. Subhanallah, alhamdulillah. Yang bermaksud daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda telah bersabda, sesungguhnya sifat benar, bercakap benar, berkata benar, bertindak benar, tuan-puan sekalian. Bahkan benar pada kata-kata, benar juga pada hati. Subhanallah. Orang yang solat, dia benar-benar solat. Hatinya juga solat. Subhanallah. Orang yang sebut, bang, saya sayang awak. Hati dia benar-benar sayang. Dia, apa yang disebut pada lidah, sama dengan hati dia. Subhanallah. Bila kita sebut pada anak, Umi sayang anak-anak. Hati juga benar-benar sayang. Bukan mempergunakan anak untuk kepentingan diri. Bukan anak itu untuk dibangga-banggakan. Bukan anak itu menjadi satu bentuk merasakan diri ini lebih baik daripada orang lain. Aku ada anak, kau tak ada anak. Aku seorang ibu, engkau bukan ibu. Subhanallah, ia bukan satu perkara yang mudah untuk meluruskan apa yang dikatakan pada lidah dengan apa yang dikatakan pada hati. Namun cuba kita lihat apa yang Nabi sebut ini. Sesungguhnya sifat benar itu benar-benar membawa kepada kebaikan. Dan sesungguhnya kebaikan pula akan membawa kepada syurga. Sesungguhnya seorang lelaki dan begitu juga perempuan yang sentiasa bersifat benar, sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai orang yang bersifat benar. Orang yang sangat-sangat bersifat benar. Maksudnya, malaikat akan mencatat. Contohnya nama ni ada di hadapan saya, Nuzina Marzin, Irfan Mansuri, kan Max Blue Ceras, Sinunfa, Sayuti Zakaria, siapa lagi? Siti Zainab. Ini nama-nama yang hadir ini, Masya Allah. Bila kita cuba bersifat yang benar, kita cuba untuk memiliki akhlak-akhlak orang yang benar dan sebagainya. Nanti kita akan jelaskanlah maksud sifat-sifat orang benar ni macam mana. Subhanallah. Maka akan dicatat. Kan Allah perintah malaikat untuk mencatat. Kan contohnya Zaiyah ataupun Haslina. Catat Haslina ini sebagai as-siddiqah, iaitu orang-orang yang benar. Dan sifat yang benar, orang yang benar, Nabi kata akan membawa ke syurga. Sambungan hadis. Sesungguhnya dusta membawa kepada kejahatan dan sesungguhnya kejahatan pula membawa ke neraka. Sesungguhnya seorang lelaki begitu juga perempuan yang sentiasa berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta, iaitu orang-orang yang sangat berdusta. Na'udzubillahi min zalik. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian. Jika anak-anak kita, anak kecil kita, ada yang kita lihat perangai budak-budak, kan yang kita sebut panggil budak-budak, kadang-kadang budak-budak tak cakap betul. Budak-budak dia ada berhelah, ataupun ayat luruh lah, kita kata ayat straight kita, budak-budak kadang-kadang dia menipu. Kan? Dia sebenarnya dia yang buat tapi dia cakap dia tak buat. Dia sebenarnya belum buat tapi dia cakap dia dah buat. Kadang-kadang kesilapan dan kesalahan dia tapi dia tidak mengaku, tuan-puan di mata Allah sekalian. Berlaku juga pada anak-anak saya. Subhanallah, kerana budak-budak. Kan? Masih kecil lagi. Mereka merasakan menipu itu bukanlah satu dosa yang besar. Mereka tidak lagi merasai sebagaimana kita rasa sebab kita dah dewasa. Kita dah tahu tentang ilmu. Kan? Kita dah mengenal apa itu haram, apa itu halal, apa itu dosa besar, dosa kecil. Dan kalaupun kanak-kanak, tolonglah jangan kita mengambil ringan apabila mereka berdusta. Subhanallah. Bahkan perlu panggil, perlu adili, perlu jelaskan. Perlu buatlah dengan cara tegas ke, kasih sayang lembut ke, sehingga dia mengakui yang dia melakukannya. Subhanallah. Dan tolong, bila anak dah mengaku, anak dah berkata benar, maka ketika itu kita juga perlu bersikap benar. Macam mana bersikap benar? Berlaku adillah orang yang sedang bersikap benar, iaitu anak-anak kita ni. Janganlah pula bila dia dah mengaku, kita pula hukum dia berlebihan. Akhirnya dia berfikir, lebih baik aku menipu. Kalau menipu selamat. Kalau menipu terlepas tak kena marah.
Kalau menipu, tak mengaku dan sebagainya, maka aku tak kena sekian-sekian. Tetapi bila anak mengakui kesilapan dia, perkara pertama kita puji dia. Umi puji kerana berani berkata benar. Umi puji kerana kamu walaupun dalam keadaan takut dan bimbang kena hukum. Tetapi ni, namun kerana kesalahan kamu ini kesalahan yang berat, yang melibatkan dosa, barulah kita boleh pukul tuan-puan sekalian. Memang ada dalam kitab parenting, prophetic parenting, terbiatul aulad, syarat-syarat untuk menggunakan pukulan apabila menghukum anak-anak ada syarat yang banyak. Bukan saja pukul dengan rotan, bukan saja pukul dengan tangan, bukan saja pukul dengan hanger ke pukul, namanya pukulan. Maksudnya tindakan hukuman yang dikenakan ke atas anak. Subhanallah, sebab ini ada dalam hadis Nabi, muru auladakum ila salah, kan, suruh anak kamu solat ketika, ajak anak kamu solat ketika umur 7 tahun dan pukul ketika umur 10 tahun. Jadi perkataan pukul dalam hadis Nabi itulah dibahaskan oleh alim ulama. Syarat yang pertama pukul adalah pukul kerana sesuatu yang boleh dipukul. Apa dia? Perkara yang boleh melibatkan dosa, boleh melibatkan pahala. Subhanallah. Contoh, dia sepatutnya dah solat tapi belum solat. Dia sepatutnya tutup aurat, dia tak nak tutup aurat. Dia sepatutnya puasa, dia tak nak puasa. Dia berdusta contohnya. Itu perkara yang membawa dosa. Tapi kalau anak tu tak kemah mainan pun kita nak pukul, anak tu tumpahkan air pun kita nak gunakan pukulan, subhanallah, dengan tujuan mendidik. Kita bimbang bukan pendidikan, tetapi yang berlaku adalah kezaliman, yang berlaku adalah sesuatu yang menyebabkan kekerasan hati. Jadi, syarat yang pertama, sebab untuk dipukul. Syarat yang kedua, bahan untuk memukul. Syarat ketiga, pemukul itu sendiri. Ibu ayah ni kan, cikgu ke kat sekolah, pemukul ini sendiri ketika memukul ataupun menghukum anak menggunakan pukulan, tidak boleh dalam keadaan marah. Bukan marah yang dikawal, yang dipimpin oleh iman lain. Marah yang dipimpin oleh nafsu. Kerana bila memukul dalam keadaan marah, maksudnya pukul itu bukan kerana Allah, bukan kerana iman, bukan kerana mendidik, tapi kerana hawa nafsu, maka kemungkinan besar pukulan itu akan berlebihan. Bila berlebihan jadi zalim. Dan jika dikaji para alim ulama kan, para khalifah yang terdahulu meletakkan batas pukul dalam mendidik anak tidak boleh lebih daripada 3 kali. 3 kali zalim katanya. Tak boleh lebih 3 kali. 3 kali zalim. Bahkan sekiranya anak itu ketika pukulan pertama, dia terus sebut Allahu Akbar, kena berhenti. Ataupun Ya Allah, Allah. Bila disebut saja nama Allah, tidak boleh diteruskan. Umpamanya begitulah tuan-puan sekalian. Begitu juga dengan bagaimana kaedah tangan, tak boleh tinggi daripada ketiak. Subhanallah. Begitulah lagi sebenarnya ada lagi bab syarat-syarat. Kan syarat pada apa, kenapa dipukul. Kan orang yang dipukul, tempat dipukul di mana, bahan pemukul dan pemukul itu sendiri. Dan jika kita kaji, barulah betul-betul pukulan, hukuman dalam bentuk pukulan itu memberi kesan dalam pendidikan. Kalau tak ikut cara, dia bukan beri kesan yang baik. Tapi bimbang anak itu akan dendam. Bimbang anak itu akan makin keras hatinya. Bimbang anak itu menjadi trauma. Bimbang anak ini akan mengulangi sama apa yang dia lalui masa dia kecil, semasa dia besar kepada adik dia, terlebih dahulu pada adik. Kemudian kepada siapa? Kepada anak dia besok. Tuan-puan dan puan-puan, saya tidak terlambat. Ustazah, saya selalu pukul anak, menangis-nangis. Anak saya dah besar, sekolah menengah dah. Anak saya dah sekolah rendah. Belum terlambat. Kita boleh mula dengan minta maaf. Kemudian kita boleh mula dengan cuba mengawal diri kita. InsyaAllah anak akan memaafkan dan melupakan, dan Allah akan memadam parut kan kenangan-kenangan yang tidak baik dan sebagainya. Masya Allah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Hadis yang kita baca ini kan, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya dusta itu membawa kepada kejahatan, menipu itu membawa kepada kejahatan, dan sesungguhnya kejahatan pula membawa ke neraka. Sesungguhnya seorang lelaki, begitu juga perempuan yang sentiasa berdusta sehingga dia dicatat di sisi Allah sebagai pendusta. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muttafaqun alaih, hadis yang sahih. Siapa yang selalu berkata benar, perbuatannya benar, benar pada lidah, benar pada hati, subhanallah, dia akan membawa ke syurga sehingga Allah akan catat dia adalah orang yang benar. Manakala orang yang berdusta, selalu suka bercakap bohong,
maka dia akan membawa dirinya ke neraka. Hadis ini akan membawa ke neraka. Membawa kejahatan, kejahatan akan membawa ke neraka. Sesungguhnya seorang lelaki yang perempuan dan perempuan yang sentiasa berdusta, dia akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Bukan mudah kita nak sentiasa bercakap benar. Ada waktunya kita lambat, kita leka, kita nanggu-nanggu. Lepas tu kita pun sampai lambat dekat pejabat. Untuk selamat kita cakap apa? Minta maaf, jam tadi. Jam betul lah pagi ni, kita kata dengan memek muka apa semua. Biasa tak ada jam macam tu. Padahal kita tahu hakikat sebenar. Kita keluar rumah lambat. Kan? Ya Allah, mungkin kita rasa perkara tersebut biasa. Kita rasa macam, alah bukan menipu besar pun. Menipu biasa je. Alah, lepas tu kita tulislah nota dekat tu, dekat kad tu, jam. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, agak-agak akan dihitung tak? Allah ya hasib, Allah ya basir, Allah ya syahid, Allah ya sami. Allah yang maha melihat, Allah maha menyaksikan, Allah yang maha menghitung. Semua itu dalam perhitungan Allah. Allah maha melihat hakikat keadaan diri kita dan apa jawapan. Mungkin kadang-kadang kan kerana kita nak bersifat benar, kita jawab, bos minta maaf, memang salah saya lambat hari ini. Saya lambat. Dengan bersifat benar seperti ini, menyebabkan kita akan sentiasa awal selepas itu. Akan sentiasa awal selepas itu. Sebab apa? Kita tahu kita tidak mampu menipu. Walaupun untuk menyelamatkan diri, yang akhirnya kita berusaha untuk bangun lebih awal, bersiap lebih awal, supaya kita tidak lambat dan tidak perlu lagi memberi jawapan sebegitu. Subhanallah. Dengan anak kecil, saya sekadar flashback balik sebab tak habis tadi. Anak-anak kita, kalau kita kesan dia tidak bercakap benar, kita perlu polish, perlu pujuk, perlu didik betul-betul dengan lembut ataupun tegas supaya mereka ini sentiasa bercakap benar. Dan bila mereka berani bercakap benar, walaupun perkara yang boleh melibatkan mereka dihukum oleh kita, pertama puji dulu. Sebab apa? Sifat benar yang sedang dia miliki adalah sifat yang sangat mahal. Kita puji. Umi puji. Walaupun tengah marah, Umi puji Sarah. Sarah berani bercakap benar. Walaupun Sarah tahu Umi akan marah. Subhanallah. Contoh kan bila balik malam. Kami balik malam pukul 10. Kami akan tanya. Dah baca Al-Mulk belum? Ini contoh saja ya. Kadang-kadang tanya dah baca Al-Mulk belum? Ada yang kata dah. Ada yang kata belum baca. Kita dah confused. Dah ke belum? Dah baca ke belum? Sebenarnya dah baca ke belum? Sebab dia tahu kalau tak baca nanti bukanlah kena marah teruk, tapi kena marahlah sikit kan. Ada yang kata dah, ada yang kata belum. Lepas tu kita buat siasatan. Main sini yang kata dah. Betul ke dah baca? Dia pun senyap. Betul ke dah baca? Cakap betul-betul, terus terang dengan Umi. InsyaAllah, Umi tak marah. Oh, cakap macam tu kan. Ayat tu sebab supaya dia terus terang. Lepas tu kata, memang belum baca tapi baru niat nak baca. Niat nak baca, belum baca. Maksudnya tak baca lagi. Terus terang je dengan Umi. Terus terang je dengan Nabi. Jangan berhelah, jangan menipu. Salah ke Umi nanti kan nak baca juga. Salah, memang tak boleh. Walaupun mungkin Umi marah, kenapa? Kan mungkin dah tidur dengan tak baca dan sebagainya. Tuan-puan sekalian, bukan kenapa bertegas untuk baca Al-Mulk. Sebab sayang anak. Sebab sayang keluarga. Sebab Nabi dah pesan. Nabi sebut, Tabarakallazi biyadihil mulk. Hiyal munjiyah, hiyal mani'ah min azabil qabr. Surah Al-Mulk itu Nabi kata, Tabarakallazi biyadihil mulk. Hiyal munjiyah, hadis sahih. Ia adalah perisai. Ia adalah penghalang. Dia adalah pelindung daripada azab kubur. Sebab itu bertegas sangat. Selalu saya kata, Umi tak boleh tolong anak-anak dalam kubur. Anak-anak boleh tak boleh tolong Umi. Tak boleh tolong juga Umi. Kita betul-betul sorang-sorang dalam kubur. Sofan pun terus, takutnya Umi sorang-sorang dalam kubur. Memang takut, tetapi kita akan hilang ketakutan bila kita baca surah Al-Mulk. Al-Mulk akan jadi teman kita. Kubur kita akan jadi terang, bercahaya walaupun di bawah tak ada lampu. Kubur kita boleh jadi wangi. Kan? Kubur kita boleh jadi seluas mata memandang. Itu dalam hadis Nabi. Umpama taman-taman syurga. Kalau kita sentiasa setiap malam baca surah Al-Mulk. Lalu dia kata, okey, tak nak tinggal. Subhanallah. Nabi dah beri kita tip. Nabi beri kita wasiat. Nabi sayang kita. Nabi tahu kita takut nak menghadapi kematian. Nabi tahu kita takut keseorangan di dalam kubur. Sebab itu, perkara walaupun sunat, seolahnya kita wajibkan kepada diri kita dan anak-anak.
Dan ia kalau bagi kami lah, ia satu kesalahan anak-anak kalau tak tidur, tak baca al-Mulk. Kadang-kadang kami kan outstation, balik lambat dan sebagainya. Jadi mereka perlu membiasakan diri selepas maghrib ataupun lepas isyak, baca surah al-Mulk dan juga surah as-sajadah jika mereka mampu. Tapi al-Mulk nombor 1 lah. Jadi sahabat-sahabat, bila kita kenal pasti anak-anak kita ada macam tak bercakap jujur, kita tak boleh buat ayat, alah nama pun budak-budak bang. Budak-budak biasalah. Tolong ibu jangan bela anak kita. Dan lama-lama anak rasa dengan menipu dia selamat. Menipu bukan kesalahan yang besar. Menipu dapat bela lagi daripada mak. Dapat bela lagi daripada ayah. Bila anak ada sedikit-sedikit perangai dusta, menipu, panggil, bagi tahu, pujuk, jangan buat begini lagi, sekian-sekian. Allahu Akbar, subhanallah. Kerana apa? Hadis yang kita baca ini, dusta itu membawa kepada kejahatan. Kejahatan akan membawa kepada neraka. Lelaki dan perempuan yang selalu berdusta akan dicatat sebagai pendusta di sisi Allah. Dan Nabi sebut, orang yang benar, sesungguhnya sifat benar akan membawa kepada kebaikan. Kebaikan akan membawa kepada syurga. Orang yang sentiasa berkata benar, maka dia akan dicatat sebagai lelaki ataupun perempuan as-siddiq ataupun as-siddiqah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Masya Allah. Kadang-kadang kita tidak sedar, nampak biasa. Padahal kita belum on the way. Kita dah sebut. Duduk kat rumah tengah siap. Belum dalam kereta. Tapi nak menyedapkan hati orang yang kita janji. Kita buat ayat on the way. Padahal tengah pakai baju. Orang tu faham perkataan on the way ni dalam kenderaan, dalam perjalanan. Tetapi kita kata on the way maksud saya ialah on the way pakai baju. Subhanallah, sekarang kita sedang memberi jawapan kepada orang sana dan orang sana faham kita dalam perjalanan. Nak berkata jujur, kita kata saya sedang bersiap. Mungkin orang sana marah. Baru sedang bersiap? Kau belum bertolak? Belum, minta maaf. Saya lambat. Saya cuai. Bukan senang tuan-puan sekalian nak berkata benar dalam situasi-situasi tertentu. Tetapi dengan kita mengajar diri kita berkata benarlah, kita tak akan buat lambat. Sebab kita tak nak menipu, kita nak cakap jujur tu. Masya Allah. Contoh yang lain. Tak masak hari tu. Suami pun balik. Suami balik, suami sampai. Kan? Kalau kita nak mengelak kena marah, kita pun kata kan, contohlah. Ya Allah bang. Bukan ya Allah bang. Kan suami bagi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan penat, tak larat. Kenapa dengan awak ni? Entahlah macam kurang sihat lah. Macam tak larat gitu. Lembik je rasa. Saya tak masak bang ya, saya tak masak. Tak apa ke saya tak masak? Tak apalah, beli Food Panda ada. Kan, Tiger Panda ada. Kan kata promote Food Panda pula. Kita Tiger Panda pula. Food Tiger ada. Kan sebab nak ngelak iklan. Food Tiger ada. Subhanallah. Kalaulah kita tak berkata benar sebenarnya, sebelum tu elok je duduk layan phone. Sebenarnya tak masak bukan sebab tak larat, tapi sebab duk leka main phone, duk leka tengok Instagram, leka tengok TikTok, kan, leka duduk begitu begini. Nauzubillah tuan-puan sekalian, hakikatnya Allah tahu. Sebenarnya kita bukan tak larat, tapi sebab masa kita dah terbuang, sampai masa alamak dah tak sempat, nak kemas rumah lagi, nak itu lagi. Akhirnya buat alasan tak larat. Cuba bayangkan kita cakap jujur. Suami balik, Assalamualaikum. Contoh ya, kalau sampai suri rumah ataupun duduk kat rumah. Waalaikumsalam. Bang, minta maaf sangat-sangat. Saya tak masak. Kenapa? Kenapa tak masak? Minta maaf sangat. Saya leka main phone. Oh, sanggup tak nak ngaku gitu? Saya leka main phone. Entahlah. Menyesal pun ada. Menyesal tu jangan mulut je menyesal. Hati pun menyesal. Entahlah, ikut sangat perasaan asyik ni. Ataupun minta maaf lah bang, tadi tengok movie sampai 2 jam. Minta maaf sangat, saya masak sekejap. Boleh ya? Suami pun dah marah. Tak payahlah macam ni. Kita order je lah daripada Lion Food. Tadi Tiger Food, Lion Food pula. Contoh kan. Mesti kita dapat kesan dia. Kesan dia kan. Saya minta maaf sangat. InsyaAllah saya tak ulang dah. Gini. Ini bukan bahas siapa yang patut masak, siapa yang patut sediakan makanan. Subhanallah. Dari suami keluar kerja, isi duduk kat rumah. Tanggungjawab kita tahulah masing-masing. Saling membantu, saling melengkapi. Masya Allah. Maksud saya bagi situasi yang kadang-kadang kita perempuan tak cakap jujur dengan suami.
Kadang-kadang saya sendiri, tuan-puan sekalian, kita mengakui kan, nak cakap jujur tu bukan senang sebab nak jaga hati suami. Masya Allah, Allahu Akbar. Ustazah, benda-benda macam tu pun kita tak tahu, tuan-puan sekalian. Kita bimbang perkara-perkara kecil. Kita nampak kecil itu besar di sisi Allah. Kita rasa kita terlepas daripada suami marah, kan? Suami terasa hati sebab apa kita berhelah begitu. Tetapi cuba bercakap jujur. InsyaAllah esok tu kita tak akan dah serik dah sebab kena marah dengan suami. Suami muka masam. Kita serik dah nak menipu. Jadi kita pandai ejah masa apa semua masak. Sebab kita tahu kita tak akan guna alasan. Kita tak akan create alasan. Kita tak akan menipu berdusta untuk menyelamatkan diri kita. Allahu Akbar, dengan suami ke dengan anak ke. Kan? Kita kata padahal kita duduk leka tengok Shopee, Lazada ke kan apa. Tapi anak Umi kejap, Umi ada kerja ni. Nampak macam kecil kan? Umi tengah buat kerja ni, Umi ada kerja ni. Padahalnya tengah scroll FB je, padahal tengah tengok Instagram je, bukan kerja pun. Tapi sebab nak membenarkan perbuatan kita ni dengan anak-anak ni, Umi ada kerja ni, kejap ada kerja sikit ni. Tunggulah, sabar sikit. Lepas tu kita rasa, ya Allah, sebenarnya bukan kerja sungguh pun. Tetapi apa, nak tunjuk pada anak kita ni bukan main phone. Anak main phone marah, tapi kita main phone buat alasan kerja. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Allah Maha mengetahui sebenarnya kita sedang buat apa. Jadi kita takut sebab dusta itu bawa kepada kejahatan, kejahatan itu bawa kepada neraka. Na'udzubillahi min zalik. Itu beberapa contoh supaya kita ni boleh nampak dan boleh faham. Nak bagi contoh banyak. Ustazah ni kan macam betul je bagi contoh. Macam aku buat. Sebab apa tuan-puan sekalian? Saya muhasabah diri saya. Saya muhasabah diri saya. Masya Allah. Betul ada yang kata. Tak masak ada je alasan. Betul kan? Kalau nak ngaku terang kan nanti nampak teruk benar diri kita kan. Tak ngemar rumah pun ada je alasan. Lambat pun ada je alasan. Saya lah kadang-kadang tu. Selalu je lambat tu kan. Tapi tak boleh nak buat alasan lah dengan suami. Suami tahu kenapa saya lambat. Masya Allah. Kadang tu ngaku je, bang, minta maaf lah, malas. Taklah, memang rasa malas. Nak kata penat tak, tapi malas. Tak apa ke malas nak masak? Macam tu kan. Masya Allah. Suami pun faham. Kadang tu kita pun rasa macam malas tu tak boleh teruk ikutkan hati sangat. Sebab malas ini bukan akhlak yang mahmudah. Dia akhlak mazmumah. Dah selalu malas, nanti dia jadi rasa biasa. Subhanallah. Malas itu satu dosa kecil lah. Malas itu satu sifat mazmumah, sifat yang bukan terpuji, sifat yang terkeji. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, Masya Allah. Hadis yang kedua, insya Allah hadis ni pendek. Saya nak bacakan untuk jadi pengajaran kita pada pagi ini. Subhanallah. Hadis yang kedua dalam bab benar ini, Nabi SAW bersabda. An Abi Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala hafiztu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da' ma yaribuka ila ma la yaribuka fa inna sidqa tuma'ninah wal kadhiba ribah. Subhanallah, ini sangat benar tuan-puan sekalian. Kita tak boleh nafi apa yang Nabi sebut ni. Hati kita tak akan pernah menipu apa yang kita rasa bila kita berkata benar, apa yang hati kita rasa bila kita berkata bohong. Subhanallah. Hadis sahih riwayat Tirmizi yang bermaksud bahawa beliau berkata, Subhanallah, baginda Nabi SAW bersabda, aku telah menghafal daripada Rasulullah SAW sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukan kamu kepada apa yang tidak meragukan kamu. Kerana sesungguhnya benar itu ketenangan dan dusta itu keraguan ataupun keresahan. Subhanallah. Nabi kata, da'ya ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu, apa yang kamu resah gelisah itu kepada yang kamu yakin. Subhanallah, kepada yang tidak kamu ragu, apa yang kamu yakini. Sesungguhnya Nabi kata, yang benar, berkata benar, bertindak benar itu ketenangan dan dusta itu pula keresahan, keraguan dan rasa resah gelisah. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, Masya Allah. Dengan anak kita berkata benar, dengan bos berkata benar, dengan rakan sekerja berkata benar. Masya Allah tuan-puan sekalian. Kadang-kadang saya dengan staf pun, subhanallah, kan? Kadang-kadang kita sebagai bos pun, Masya Allah, ada je nak helah, nak membenarkan perbuatan kita sebenarnya yang tidak benar. Sebab apa kita nak nampakkan kita ni bos yang baik, bos yang bagus, bos yang perfect. Kita tak mengakui kesilapan kita. Kita tidak mengakui kekurangan kita. Subhanallah, bukan mudah nak berkata benar.
Bahkan kadang-kadang staf juga kan nak berkata benar pada majikan dan sebagainya. Sebab itu orang yang sentiasa nak berkata benar, dia mesti orang yang tenang. Dia mesti orang yang, subhanallah, tuan-puan dimati Allah sekalian, dia seorang yang akan buat yang terbaik supaya dia tak perlu menipu. Subhanallah. Sampai dia tak perlu menipu. Contohnya, ada tugas yang diberikan. Kemudian tugas tersebut, dah pukul berapa, dah pukul 12 patutnya kena serah, tetapi tak dapat nak diserahkan. Mungkin sebenarnya kerana kecuaian ataupun kelewatan. Bagi staf yang berkata benar, dia ngaku, memang silap saya, memang salah saya. Tapi bagi yang tidak mahu berkata benar, dia buat macam-macam alasan. Tapi kalau alasan itu benar, tak ada masalah. Kalau betul alasan itu benar, bagi tahu. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi Nabi SAW sebut sesungguhnya berkata benar itu suatu ketenangan. Huraian hadis, disunatkan menjauhi meninggalkan perkara yang syubhah, perkara yang digerui tentang hukum hakam halal dan haram, di samping berpada tanpa was-was lagi dengan apa yang halal dan jelas hukumnya. Sifat benar membangkitkan dalam jiwa pemiliknya ketenangan hati, keberanian, kemuliaan diri dan kepercayaan orang lain terhadapnya. Sifat dusta pula membangkitkan dalam jiwa pemiliknya keraguan, was-was, ketakutan, kehinaan, kehilangan harga diri dan ketiadaan kepercayaan orang lain terhadapnya. Saya nak share satu kisah benar yang berlaku kepada Imam Syafi'i. Ni saya baca kisah Imam Syafi'i. Kemudian saya, subhanallah, kisah Imam Syafi'i antara kisah yang, Imam Syafi'i, betul, Imam Syafi'i. Ada buku kecil Imam Syafi'i. Diceritakan, tuan-puan dan puan-puan sekalian, Imam Syafi'i ini dibesarkan oleh ibu dia saja. Ayahnya meninggal ketika kecil. Ataupun dalam kandungan, ataupun ketika Imam Syafi'i masih kecil. Jadi, wallahu alam. Subhanallah, Muhammad. Betul kan Imam Syafi'i? Ibu dia yang membesarkan dia. Dan Imam Syafi'i adalah dibesarkan dalam keluarga yang susah, miskin. Ketika umur Imam Syafi'i masih kanak-kanak. Mungkin masa tu dah masuk belas. Saya tak ingat ya exactly umur ketika peristiwa ini. Imam Syafi'i memberitahu ibunya untuk menuntut ilmu. Tak silap ke Basrah. Imam Syafi'i saya tak ingat duduk di mana. Tapi perjalanan yang sangat jauh. Anak muda yang seorang diri, tuan-puan dimati Allah sekalian. Anak muda seorang diri dalam perjalanan yang jauh. Bukan mudah ya seorang ibu nak melepaskan. Tetapi demi untuk menuntut ilmu. Dan kita tahu Imam Syafi'i menempuh perjalanan jauh untuk belajar ilmu dengan Imam Malik. Masya Allah. Kemudian si ibu ni memberikan apa? Si ibu ni memberikan bekalan beberapa lah duit. Bukanlah banyak. Memberi bekalan, kan duit tu letaklah dalam poket sekian. Kan sebagai bekalan untuk makan minum. Kan. Lalu anak ini pun, Imam Syafi'i ini pun ikutlah kabilah. Kumpulan pedagang ke untuk menumpang perjalanan bersama-sama. Kalau laut ada lanun, di padang pasir juga ada lanun. Ada perompak, ada penjenayah. Subhanallah. Ditakdirkan Allah dalam perjalanan tersebut, kabilah ataupun kumpulan, maksudnya kumpulan grup perjalanan yang ditumpang oleh Imam Syafi'i bersama dengan Imam Syafi'i ini diserang oleh lanun padang pasir. Subhanallah. Lalu muslimin-muslimat di mata Allah sekalian, ceritanya berlakulah rompakan. Sampailah kepada Imam Syafi'i lalu ditanya, kamu ada harta tak? Kamu ada apa? Lalu Imam Syafi'i berkata benar, tanpa menipu, tak ada tersorok-sorok, sebab ibu dia berpesan. Subhanallah, ibu Imam Syafi'i pesan, wahai anakku, ke mana pun kamu pergi, kan apa pun yang kamu lakukan, sentiasalah berkata benar, sentiasa berkata benar. Imam Syafi'i pegang ni wasiat pesan ibu ni. Lalu Imam Syafi'i berterus terang apa yang dia miliki, berapa dinar dia ada. Kan berapa dirham ataupun berapa dinar. Dia sebut. Dan jumlah yang disebutkan oleh Imam Syafi'i itu agak banyak. Lalu diketawakan oleh perompak tu, oleh lanun tu ketawa. Menipu, kau menipu. Sebab apa? Penampilan Imam Syafi'i yang paling lusuh bajunya di antara orang yang, antara pedagang-pedagang tu. Dengan pakaian yang lusuh, dengan kasut ataupun selipar yang lusuh. Sebab memang orang miskin. Pakaian mungkin bertampal-tampal, pakaian buruk. Jadi, mereka lanun tu tidak percaya. Subhanallah. Padahal Imam Syafi'i berkata benar. Bila ditanya, kau ada apa? Imam Syafi'i pun jawab. Dan akhirnya dengan bersikap benar tersebut, Imam Syafi'i selamat. Subhanallah. Apa yang dibawa, harta yang dibawa, yang dikirim, yang diberikan oleh ibu tu tak dicuri. Sebab apa?
Perompak tu tak percaya pun. Malah diketawakan. Kau ni menipu lah, macam ni ada. Akhirnya tidak pun dirompak. Allahu Akbar. Dan mungkin yang kata tak ada itulah yang tak ada, aku tak bawa harta banyak, aku tak ada ni. Mungkin yang itulah yang dicari dan sebagainya. Tetapi tuan-puan dan puan-puan sekalian, cerita ini sebab Imam Syafi'i bercakap benar kerana Allah dan itu adalah sifat dan akhlaknya. Dia dilindungi Allah dan diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Sama juga ada kisah imam-imam yang lain begitu juga dalam perjalanan dirompak lalu berkata benar, bahkan dalam membenarkan dia buat keluar lagi, kan? Dan ada juga yang ketika dirompak beritahu, rompak ambillah semua hartaku, dikeluarkan, kecuali tolong janganlah ambil kitabku, itulah harta yang paling berharga. Lalu ramai mana yang ulama terdahulu yang begini tuan-puan sekalian, akhirnya orang yang melakukan rompakan itu menangis, kan, maksudnya dapat hidayah, berhenti merompak, terus beriman kepada Allah, jadi orang yang baik. Subhanallah tuan-puan di mata Allah sekalian, Masya Allah. Untuk mempunyai sifat yang benar, untuk mempunyai akhlak yang benar, tindakan yang benar bukanlah perkara yang mudah seperti mana yang kita fikir. Cuba hari ini kita sentiasa berkata benar, bertindak benar mengikut syariat, makan makanan yang benar, maksudnya yang tidak syubhah, yang tidak bercampur yang haram. Ini sifat-sifat orang benar. Okey, sebagai penutup untuk perkongsian pada pagi ini, terima kasih semua yang hadir, lebih kurang hampir dalam 6,000 ya, 4K, yang ni 1.8K. Benar ini bukan berkata benar saja, tindakan benar, memakai pakaian yang benar, makan benda yang benar. Sebab itu hadis Nabi itu perkara-perkara yang syubhah disebutkan. Nak makan mesti benda-benda yang halal, diyakini halal. Memakai pakaian yang kita yakini, pakaian yang tidak mendatangkan kemurkaan Allah. Kan? Bukan hanya solat yang benar. Buat ibadah, sedekah, kita nak sedekah yang benar, terangan ataupun sembunyi, nak benar. Dalam keadaan ikhlas. Jadi nampak ya, benar itu betul, kita boleh nampak jelas dengan perkataan yang benar, tetapi tindakan juga, akhlak juga perlu benar, mengikut syariat, kan, di atas jalan yang benar dan sebagainya. Masya Allah. Muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sebagai penutup sekali lagi saya ingin mengajak tuan-puan di mata Allah sekalian untuk bersama-sama dalam webinar yang akan dilaksanakan. Webinar ni tak ubah lagi Ustaz, webinar yang akan dilaksanakan pada 13 November. Asalnya kan tuan-puan sekalian, tak ada yang baru kan. Asalnya pada 30 Oktober, tapi sebab 30 Oktober saya masih berada di Mekah ataupun di Madinah, maka kita anjak kepada 13 November. Webinar yang bertajuk Cara Bijak Rasulullah Mendidik Keluarga. Dan insya-Allah kerana bila beranjak tarikh, Bondenno masih dapat, tetapi Ustaz Abdullah Amin tak dapat kerana beranjak tarikh. Jadi Ustaz Abdullah Amin digantikan dengan Ustaz Luqman. Ustaz Luqman ini, Ustaz Luqman kan nama? Ustaz Luqman ini tuan-puan sekalian adalah penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kepada siapa yang dah beli buku dengan buku Ustaz Abdul Amin yang nak minta tukar, nak minta refund, boleh, tak ada masalah, nak teruskan beli pun tak apa. Tapi buku yang akan digunakan nanti adalah buku berwarna biru. Ustaz ada tak buku berwarna biru? Okey, insya-Allah akan dilaksanakan pada 13 November, jatuh pada hari Sabtu. InsyaAllah panel pertama adalah saya, panel kedua adalah Bondenno, Cara Bijak Nabi Mendidik Keluarga. Saya akan mengupas tajuk berkenaan dengan cara bijak Rasulullah mendidik anak. Jadi apa yang saya sebutkan tadi tentang bab rotan, kan, apa saja, saya sendiri akan fokus 20 tip cara bijak Rasulullah dalam mendidik anak-anak, anak perempuan ataupun anak lelaki. Kemudian Bondenno akan berkongsi tip ataupun kaedah mendidik remaja, gaya Rasulullah namun disesuaikan dengan suasana moden hari ini. Manakala Ustaz Luqman pula, kan, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi ni, dan akan menggunakan buku yang pertama berwarna purple ni. Harga buku ini RM30 sahaja. Buku ini menghimpunkan semuanya kisah-kisah Nabi SAW dan kaedah Nabi mendidik isteri bila berhadapan dengan situasi isteri yang menjawab, isteri yang degil, isteri yang sekian-sekian. Dan ini juga akan berkongsi bagaimana kita isteri seharusnya bersikap. Sikap yang seharusnya kita miliki sebagai isteri yang baik. Jadi itu adalah peranan ataupun yang akan disampaikan oleh Ustaz Luqman, penulis buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Buku ini bagi saya wajar dan wajib dimiliki.
Dia menghimpunkan bagaimana Rasulullah menguruskan konflik dalam rumah tangga. Ini buku ni. Masya Allah, muslimin muslimat. Jadi jemput hadir hanya RM60 sahaja untuk 3 slot, pagi sampai petang. Siapa yang ada hal, Ustazah waktu tu pergi bercuti, Ustazah waktu tu balik kampung, Ustazah tak boleh. Tak apa, tuan-puan sekalian, daftar saja kan, insya-Allah masuk ke grup tertutup. Sampai bila-bila pun grup tu tak akan ditutup. Maksudnya anda boleh tengok saja minggu selepas itu, minggu depan tu dan sebagainya. Masya-Allah. Dan RM60 itu sebenarnya 5 slot. Ada slot percuma yang kita bagi, mendidik anak dalam kandungan, disampaikan oleh Ustaz Farid. Kemudian slot istimewa, iaitu kekuatan jiwa dalam menghadapi rumah tangga dan sebagainya, oleh Ukhti Farah Leong. Cancer Fighter stage 4. Anak 3 orang semuanya hafizah. Jadi nantilah Puan Farah Leong pun akan berkongsi tip dia dalam mendidik anak juga. 3 orang anak perempuan. Mu'alaf, Puan Farah Leong ni. Mu'alaf. Anak 3 orang, 2 orang syahadah. Hafaz Quran syahadah dan alimah. Tuan-puan sekalian, ada yang syahadah, ada yang alimah. Jadi sangat hebat muslimin muslimat. Jadi itu antara slot yang bakal diisi, dikongsikan oleh Ustazah ataupun Ukhti Farah Leong. InsyaAllah setiap iuran itu akan menjadi satu bentuk infak tuan-puan sekalian kepada gerak kerja dakwah dan amal kita. Masya Allah, saya mohon maaf ya, macam kurang cergas, sebenarnya baru sampai daripada malam tadi kan ada ceramah habis dalam pukul 10, pukul 9, bertolak pukul 10. Set cinta Nabi. Bertolak pukul 10, kemudian sampai sini pukul 4 pagi, maka masih lagi tak stabil, suami tu tidur 2 jam saja. Saya pun macam itulah, jadi kurang bertenaga dan kurang fresh. Minta maaf di atas kekurangan dalam penyampaian. Nak juga iklan, set cinta Nabi masih lagi ada. Siapa yang nak beli set cinta Nabi, Masya Allah, RM50 sahaja. Tetapi isi kandungannya muslimin muslimat, IHSU Asma Harun ya, iaitu ada buku 200 tip rajin selawat, dan semuanya ni ada bab hukum selawat, selawat yang maksur, kelebihan fadilat selawat, semuanya ada. Subhanallah. Buku ini bernilai RM10 kalau kita tengok ni. Lepas tu ada buku berkenaan dengan biografi agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah. Buku ni kalau ikutkan harga dia ada RM38. Kemudian buku yang ketiga iaitu 24 jam kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anda akan diberikan tasbih dan juga ada bookmark. Sebenarnya nilai ni harga dia adalah RM67, tetapi demi menyemarakkan rasa cinta kepada Nabi, set cinta Nabi ini hanyalah RM50. Maksudnya penjimatan RM23. Asalnya harga dia berapa? 63 ke 73 ya? Harga asal 73 ya, Ustaz. Saya tengok, tapi penjimatan 20 lebih lah, 20 lebih. Jadi insya-Allah jadikan ia satu hadiah buat orang yang tersayang. Dalam itu ada kitab sirah, biografi Nabi daripada lahir sampailah wafat. Kemudian ada buku bertajuk 24 jam sunnah Nabi daripada Nabi bangun tidur sampai tidur balik. Kemudian ada apa? Adanya berkenaan dengan salawat, hadis-hadis berkenaan salawat, fadilat, kaedah berselawat, bagaimana kita nak mencapai salawat yang mengikut syariat dan sebagainya, insya-Allah. Masuk mengikut syariat itu yang betul-betul kan, sehingga salawat itu menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Berjumpa pada malam ini, ada satu ceramah lagi, ceramah berkaitan dengan Maulidur Rasul juga ya malam ni, Ustaz. Malam ni kan pukul 9 malam, insya-Allah. Sekian, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.